Okey, dan kita mute-kan dulu ya. Mute-kan dulu untuk menapis kalau ada bunyi-bunyi yang asing lah orang kata ya, bunyi asing. Tapi macam mana pun kalau tuan-tuan ada soalan boleh bertanya ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Sekali lagi kita mengucapkan kesyukuran kepada Allah SWT yang mengaturkan kita berjumpa di pagi ini ya. Mula kita ingatkan nak bercuti ya, tapi sebenarnya cuti Maulidin Nabi semalam kali ini. Jadi hari ini kita boleh teruskan ya pembelajaran kita. Mungkin kita mulakan dengan bersolawat ya atas junjungan Nabi kita. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad ya. Maknanya kita berselawat ke atas Nabi kita dan juga keluarganya ya. Ali itu maknanya keluarga dia ya. Okey, saya teruskan kongsi seperti biasa. Perkongsian kita kepada senarai-senarai kalimah yang kita gunakan dalam perkongsian kita ialah senarai kalimah yang dibangunkan daripada alif lam ha. Kita sebenarnya sudah memasuki ya ayat yang ini di hari Jumaat lepas. Cuma kita tak sempat lagi untuk menghuraikannya ya, menghuraikannya, iaitu ayat 11, 50, 12 itu bermakna surah Hud ya. 11 adalah 10 surah Yunus, 11 surah Hud, lepas surah Hud nanti ialah surah Yusuf ya. So kalau 13 tu surah Ar-Ra'd ya, iaitu Ar-Ra'd ni ialah guru. Ya, sekarang kita Hud dulu. So ayat ni sebenarnya kita telah buat latihan minggu lepas. Kita telah pun memperbaiki ya tulisan-tulisan yang ada pada senarai itu supaya kita betul-betul mengenal kalimah yang kita baca itu. Kalau ada penulisannya yang sedikit berbeza tu kita boleh ya perbetulkan ya. Kita kena buat latihan. Jadi tuan-tuan, pembelajaran kita ni banyak saya fokuskan kepada secara digital ya. Digital ni ialah apa? Ilmu teknologi. Jadi orang-orang Islam ni jangan ketinggalan ya ilmu teknologi ni. Jangan kita biarkan orang yang bukan Islam saja yang mahir, yang ke depan ya, dan kita ketinggalan ya, sebab rugilah. Dan dahlah ilmu kita kurang, ya, kemahiran pun kita kurang. Jadi segala-galanya kita kurang. Kita kena kena perbaiki keadaan tu ya. Diri kita sendiri. Maknanya sebelum kita nak mengajak orang-orang lain tu, kita kena perbaiki diri sendiri. Umur tak menjadi masalah. Ya, jangan sebab alasan umur kita kata kita tak boleh menguasai ilmu-ilmu ni ya. Yang kita tugas kita sekarang ialah nak gunakan saja ya teknologi ni, digital ni. Orang lain dah buat teknologi ni. Nah, cuba tuan-tuan bayangkan nak membuat teknologi ni dengan nak gunakan yang mana yang lebih susah. Ya, nak membuatnya lagi susah, tapi orang buat. Ya, kita bukan nak buat teknologi ni, kita nak gunakan saja. So kalau kita guna pun tak buat, ya, tak lakukan, maknanya memang kita ni ketinggalan. Sedangkan Allah kata orang Islam nak ada rahmatan lil alamin. Rahmah bagi seluruh alam. Rahmah kepada orang-orang lain. Jadi apa yang kita buat selama ni adalah terbalik ya daripada apa yang Allah mahukan kita buat. So dalam banyak segi kita mundur ya.
Al-Quran sendiri yang kita ada tu pun kita mundur. Ilmu teknologi yang orang dah buat pada kita, kita juga mundur. Kita tak mengambil inisiatif ya kepada perkara-perkara yang baik untuk membangunkan ummah kita. Mungkin kita leka dengan benda lain lah ya. Leka benda lain yang tidak berfaedah. Jadi kalau kita boleh senaraikan, kena pasti ya perkara-perkara lain yang melalaikan kita tu berhentikan. Ya, kurangkan. Letak prioriti pada Al-Quran. Kalau perlu kita memahami Al-Quran tu secara digital, ya, maka mempelajari digital tu adalah sangat penting. Ya, kerana mempelajari, memahami Al-Quran tu adalah satu perkara yang wajib. Dia adalah huda, petunjuk daripada Allah, adalah wajib untuk kita memahami Al-Quran tu. Ya, so kalau sesuatu untuk melakukan perkara yang wajib, ulama fiqh mengatakan dia juga akan jadi wajib. Mungkin kita, kalau kita tak mahu mengatakan dia sebagai hukum wajib pun, kita memahami pentingnya ya, pentingnya proses yang kita lakukan sekarang. Ya, nanti kita akan berjumpa dengan Allah nanti di hari akhirat. Ya, dan Allah akan tanya kita ya, umur dibagi 70 tahun ataupun 80 tahun ya, inisiatif untuk kita memahami Al-Quran kita tak buat betul-betul ya, sedangkan Al-Quran itulah syafaat yang paling utama nanti kita bila kita di alam barzakh, di padang mahsyar, ketika kita bertemu dengan Allah dalam hari pengadilan. Ya, syafaat Al-Quran ni yang paling tinggi sekali ya. So kalau kita kalah darinya, nanti bukan saja dia tidak dapat membantu kita, malah yang kita bimbangkan nanti Al-Quran tu dia tuntut ya, dia menuntut daripada kita. Ya, 70 tahun dengan Al-Quran kita tak faham. Saya boleh bayangkan nanti Al-Quran tu akan tuntut ya, nanti apa yang kita nak jawab. Ini yang sebab apa kita gerakkan juga ya proses pembelajaran ni, supaya pelan-pelan kita ubah diri kita, kemudian kita ajak kawan-kawan kita, masyarakat kita berubah kepada kebaikan ya. Jadi untuk ulang apa yang kita dah buat hari Jumaat tu ialah kita melihat beberapa tempat di ayat tu yang perlu diperbetulkan ya. Yang pertamanya ialah ya ni, kawan kita hari tu membantu kita. Dia kata dalam penulisan Rasam Osmani, ya tu sekarang ni disambung terus dengan qaumi dan alif tu digunakan alif kecil ya. Ya qaumi, jadi ya qaumi sudah menjadi satu kalimah. Dulu dia asing, dua kalimah ya. Ya ni dipanggil apa? Ya ialah dipanggilkan harfun seruan ataupun harfun menyeru. Bahasa Arab dia harfun nida. Ya, nida tu bermakna seruan. Jadi dia adalah huruf seruan. Bila dia bermakna ya, Melayu dia kata wahai. Ya, wahai. Tu dipanggilkan harfun nida. Ya. Harfun nida qaumi ni yang diikuti, yang mengikuti harfun nida tu dipanggilkan isim munada ya, isim munada, iaitu yang kena panggil tu ya. So dalam konteks ni apa yang kena panggil tu ialah qaumi, asalnya qaumun ya,
Kenapa dia qaumi? Kerana mi ini sebenarnya ialah dia ada ya selepasnya, ya. Asalnya mim dengan ya. Ya tu menunjukkan aku. Ya dipanggilkan ya mutakallim, ya aku, kerana nak membentuk qaumi ini dalam bentuk idhafah, dalam bentuk idhafah, Kalau saya boleh kongsikan kat sini apa yang dimaksudkan idhafah, sebab kadang-kadang kalau kita sebut saja ni mungkin tuan-tuan tak dapat appreciate apa benda idhafah ni, melainkan kalau kita sudah biasa, So saya cuba gunakan teks ataupun feature dalam ni. Dia ada text feature, kita tengok sama ada dia boleh guna ke tak, kita tulis dia dalam bentuk ejaan rumi, idhafah. Itu yang bila saya kata idhafah tu, tu dialah, sebab dia teks ni kita boleh gunakan. Kalau nak tukar warna, saya rasa boleh tukarlah warna warna merah lah, bagi gerak agak garang sikit, tu dimasukkan idhafah. Idhafah apa dia? Idhafah ialah pertalian dua kalimah kata nama, asal dia ialah qaumun satu, lepas tu dia gabung dengan ya aku. Qaumun tu maknanya kaum, ya aku. Jadi perkataan asal dia ialah qaumi, qaumi, bermakna kaum aku. Tetapi dalam kata ni, mi bila ni ya tu dihazafkan, dihilangkan, tinggal saja mim yang baris bawah. Itu dipanggilkan wahai kaumku, wahai kaumku. Lepas tu sini kalimah yang seterusnya ialah u'budu. U'budu ni kalau kita sudah biasa bermula dengan hamzah wasal ni, sebelum tu kita kita kata nak kongsi apa tadi, pembetulan yang pembetulan di sini kita betulkan, iaitu alif tu kita tukarkan kepada mungkin alif tu kita tukar kepada hamzah wasal, yang inilah kita dah betulkan, lepas tu yang ni alif ni pun kita sudah perbetulkan juga, menjadi alif ziyadah yang ada tanda bulat kecil. So u'budu ni kalimah apa? Kalimah ni dipanggilkan fi'il amar. Fi'il amar ialah fi'il suruhan. Maknanya sesiapa yang berkata dalam ayat ni wahai kaumku tu, dia menyuruh kaum dia tu. Menyuruh apa? Daripada ain bada tu ialah sembah, jadi sembahlah. Kamu semua sembahlah. Itu yang dimaksudkan dengan u'budu. Kalau kita nak gunakan teks sekali lagi tadi, boleh kita ambil sini. U'budu apa dia? Fi'il amar, Amar mula apostrofi amrun. Asal dia ialah amar tu ialah amrun. Fi'lun amrun. Fi'il amar. Kalau nak guna fi'lun pun boleh, Fi'lun amrun. Tu cara nak menerangkan dia. Fi'lun amrun. Ataupun kita kata fi'il amar. So buangkan unit jadi fi'il amar. Melayu kata fi'il amar lah. Dan fi'il amar ni dia ada waw dan alif ziyadah di hujung ni, menunjukkan dia yang jamak. Ramai, jadi kita letakkan jamak dia tu. Kalau tak ada waw alif ziyadah, dia mufrad, singular. Tapi arhan ni bukannya seorang, sebab apa? Kaum ni ramai orang.
Wahai kaumku, kan? Kaumku ni ramai macam kita di Kelana Jaya ni. Berapa ramai? Mungkin dalam dalam 120,000 ya, penduduk di sini. Jadi ramai. Sebab tu menggunakan waw al-ziyadah ni. Okay, qala ni siapa yang berkata ni? Ayat ni ialah ayat surah Hud, ya. Surah Hud bermakna yang berkata ni ialah Nabi Hud lah, ya. Nabi Hud alaihi salam berkata kepada kaum dia. Kaum surah Nabi Hud apa dia? Kaum Ad, ya. Kaum Ad. Jadi kaum Ad tu ramai, bukan seorang. Jadi kenalah gunakan yang jamak. Okey. Bila jamak kepada satu kumpulan yang ramai, yang kumpulan ramai itu dia ada lelaki dan perempuan, ya. Lelaki dan perempuan. Bukannya orang lelaki saja, bukan orang perempuan sahaja. So bila campuran lelaki dan perempuan, ya, jantina tu Al-Quran menggunakan lelaki juga, iaitu muzakkar. Muzakkar. Ya, jadi dia fi'il amar muzakkar jamak. Kemudian fi'il amar ni dia ada dia punya i'rab dia, ya. I'rab dia kita panggilkan majzum. Itu dia cara nak menerangkan u'budu tu. Ya, so kita kena belajar ni perlahan-lahan supaya kita boleh mengenal, ya, kalimah-kalimah yang kita baca dalam Al-Quran tu. Bukan saja kita nak menyebut dia bunyi saja, kita nak kenal dia dan kita nak fahamkan dia. Nah, ini baru penerangan dia, ya. Lepas tu kita memberi erti dia kepada dia, ya. Jadi u'budu dalam bentuk fi'il amar maknanya kamu semua. Waw al-ziyadah ni maknanya kamu semua, ya. Sebab fa'il di dalam fa'il fi'il amar ialah orang yang kedua, iaitu kamu semua. Wahai kaumku, kamu semua sembahlah Allah. Ya, sembahlah Allah. Ya, itu dia. Jadi kita akan lihat Allah di sini. Pertamanya kita dah betulkan alif ni sudah perbetulkan yang sebenarnya ialah hamzah wasal lah. Hamzah wasal. Ya. Kemudian kita lihat Allah ni dia baris atas. Ya, dia ngambil baris atas. Tu. Penting untuk kita kenal ialah apabila dia baris atas bermakna Allah tu adalah satu kalimah maf'ul. Ya, dia panggilkan maf'ul. Maf'ul ni ialah objek. Kalau nak lebih tepat selagi, sebab maf'ul ni banyak jenis maf'ul. Jadi kalau nak lebih tepat kita dia adalah kumpulan maf'ulun bih. Ya. So kalau kita nak terangkan Allah ni, kita boleh gunakan kaedah yang sama. Ya, Allah tu adalah apa? Isim Allah, daripada ilahun menjadi Allah, mana dia isim ma'rifah. Ya, isim ma'rifah. Mungkin kita tukar ke warna, boleh tak? Kita tukar ke warna, ambil warna hijau ni. Ya. Tapi tak terang, tak bagus. Ambil warna biru, birulah. Okay. Allah kalau dari segi jantina tak boleh muannas, ya, so dia kena muzakkar. Dan bilangan dan sentiasa mufrad. Dia singular. Allah tak boleh ramai, tak boleh jamak. Dia mesti ambil kalimah yang mufrad. Ya.
dan kita panggil dia apa tadi? Maf'ulun bih. Maf'ulun bih. Bih itu sebenarnya bihi ya. Tapi kita wakafkan dia jadi maf'ulun bih. Nah, ini penerangan kepada Allah ni yang bila dia ditandakan dengan baris atas tu menunjukkan dia maf'ulun bih ya. Kalau kita nak terapakan maf'ulun bih tu dia adalah objek. Objek kepada kata kerja u'budu ni ya. Itu cara menerangkan ya kepada kata kerja u'budu ya. Kalau nak rumikan u'budu tu boleh ya. Kita ambil you, kemudian you, lepas tu apostrofikan sekali lagi bud, itu ejaan dia u'budu kalau nak rumikan ya. Tapi seelok-eloknya jawikanlah, iaitu pergi ke Lexilogos tu, type jawi dan paste kat sini ya. Sekarang ni saya nak tunjuk pada tuan-tuan penerangan ni kita boleh buat dalam rumi dia ya, menggunakan rumi, gunakan feature text di sini, kita boleh rumikan dia ya. Itu untuk Allah. Jadi qala ya qaumi ibudullaha, Nabi Hud tu berkata, wahai kaumku, kamu semua sembahlah Allah ya. Kalau kita sebut sembahlah kamu semua akan Allah pun boleh juga ya. Sembahlah kamu semua akan Allah. Jangan kamu sembahlah kamu semua Allah, mungkin mengeliru sikit ya. Jadi nak lebih selamat kita ambil fa'il tu dulu kan, iaitu kamu semua sembahlah Allah. Kalau kita nak letak dia sebelah belakang, sembahlah kamu semua akan Allah ya. Maknanya jelas yang kena sembah tu ialah Allah. So ayat tu kena betul ya. Nanti kita takut nanti seolah-olah Allah pula sembah kamu semua tu ya. Wudu tadi diikrabkan sebagai majzum. Mengapa? Okey ya. Ni ada ni majzum ni dalam merah ni. Cuma sekarang ni kenapa dia, saya cuba dapatkan tag ni balik ya. Dia tak dapat ya. Saya cuba nak aliskan dia. Yang ni tadi kan ya, atas ni ada majzum. Soalan ni apa? Mengapa diikrabkan sebagai majzum? Oh, mengapa ya? Senang je jawapan dia. Bila kita jumpa fa'il amar, iaitu kata arahan, semua kata arahan dia akan mengambil majzum. I'rab dia. Dia yang fa'il amar ni senang, dia lebih senang daripada fa'il mudhari' ya. Fa'il mudhari' ni dia boleh berubah. Dia boleh jadi marfu', dia boleh jadi mansub, dia boleh jadi majzum. Ada juga fa'il amar yang fa'il mudhari' yang majzum. Tetapi fa'il amar ni senang saja. Semua fa'il amar majzum. Majzum tu maknanya dalam bentuk perintah pun. Sebab tu dia jadi majzum tu. Konteks dia ialah konteks ayat perintah. Itulah dipanggilkan majzum kan. Okey. Termasuk nanti kalau kita jumpa lawan perintah apa dia? Melarang ya. So melarang pun majzum juga. So kedua-dua melarang dengan menyuruh ya adalah majzum. Dia punya i'rab dia. Okey, malakum. Jadi malakum min ila okey, ma banyak dalam Al-Quran, banyak makna ya, banyak penggunaan dia. Dalam konteks ni ma ni penggunaan dia sebagai penafian. Ya, kita panggilkan harfun nafi.
Ya, ma sini adalah kalau nak type dia mungkin kat sinilah ya, harfun nafi. Okey ya. Dia sekali je tag tu, lepas tu tak boleh nak adjust ya. Nanti saya akan cari macam mana agaknya. Kalau gunakan select pun tak boleh agaknya. Ya. Boleh. Okey. Dia boleh adjust ya. So kena pakai select ni. Ya, yang ni tadi pun kalau nak select, nak adjust sikit pun boleh. Ya. Tapi yang bagusnya kotak ni kalau ada tanda apa tu, the arrow tu sekali baru senang kita tunjukkan ya kepada kalimah-kalimah mana. Ya. So ma ni ialah harfun nafi, mana yang bermaksud tidaklah. Tidaklah ya. Tidaklah lakum adalah bagi kamu semua min dari ya, ilahin Tuhan-Tuhan. Maknanya maksud dia tidaklah bagi kamu ni ada apa-apa Tuhan. Ghairu ni ialah termasuk dalam kumpulan adat istisna juga, iaitu adat pengecualian ya. Selain dari, maksud dia lah selain darinya. Selain darinya ni dia merujuk kepada Allah. Jadi Nabi Hud kata pada kaum dia, ya, tidak ada apa-apa Tuhan selain daripada Allah. Ya. In antum, in asalnya jika, ya, tetapi dalam konteks ni dia menggunakan in sebagai sama dengan ma, iaitu dia menjadi harfun nafi juga ya. So kalau kita ambil yang ni, kat slide ni boleh duplicate tak? Control D, duplicate. Oh ni tak boleh ya. Kalau copy, okay, so maknanya kalau kita nak, boleh kena type sekali lagi lah. Okay, dah. Mana tadi? Sini lah. Okay, sekarang ni dia lari sikit dah. Okay, yang ni patut kita tutup. Macam mana dia boleh terbuka yang ni? Ni kita nak guna. Yang ni kita tutupkan. Tak apalah, dia lari sikit dah. Okay, tak apa, kita tutup ni dulu. Dan kita terangkan ke dalam ayat tu ya. Okay, yang ni kita clearkan dulu. Okay. .11.50 tadi ya. Okay. Ya, tapi yang ni kita belum dibetulkan lagi ya. Kalau nak guna yang tadi, saya cuba keluarkan balik. Mana dia? Di sinilah. Tu dia. Ya. In adalah tidaklah, sama dengan ma tadi ya. Tidaklah antum kamu semua illa melainkan. Ya, muftarun. Muftarun ni ialah orang-orang yang mereka-reka ataupun orang-orang yang menjadikan sesuatu. Ya, itu dipanggilkan muftarun ya. Muftarun nanti kalau kita belajar pembentukan kalimah, kita akan mengenal dia dalam bentuk mim baris depan. Lepas tu ikut dengan fa, ta ni kalau daripada fa ain lam, ta ni adalah tambahan ya. Ta ni adalah tambahan ya. Lepas tu ra.
Ya, ra ni ialah ain. Yang 3 huruf akar kepada muhtarun ni ialah sebenarnya ialah fa, ra, ya. Ya. So dalam konteks ni ya tu huruf ilah digugurkan. Ya, digugurkan. Jadi ini sebenarnya adalah isim fa'il wazan ke-8 ya. Kalau saya boleh kongsikan mana bentuk acuan muhtarun ni ialah yang ni ya. Tengok isim fa'il wazan ke-8, isim fa'il kolom D ni, yang ni wazan ke-8 bawah sikit. Yang ni ya. Mufta'ilun ya, mufta'ilun. Ya, asal dia daripada mufta'ilun, tetapi dia ada huruf ra ya tu yang apa? Yang ilah. So huruf ya tu dihilangkan ya di dalam pembentukan tu. Sebab itulah di dalam kalimah tu dia menjadi bentuk muftarun ya. Sebenarnya dia telah dihilangkan ya, disebabkan ada gabungan waw nun ni, dia menjadi muftarun. Muftarun tu bermakna apa? Orang-orang yang mengada-ngadakan ya. Jadi kalaulah kaum-kaum Ad tu menyembah benda-benda lain tu selain daripada Allah tu, maknanya mereka mengada-ngadakan sembahan. Jadi Nabi Hud mengingatkan kepada mereka jangan sembah selain daripada Allah ya. So berkaitan dengan kalimah ilahi yang umum, iaitu Tuhan dalam konteks tiadalah bagi kamu dari apa-apa Tuhan. Ghairuhu selain padanya ya. Jadinya itu ialah Allah. Jadi sembahlah Allah. Itulah mesej yang nak disampaikan di dalam ayat ini insya-Allah. Okey, so insya-Allah kita akan sambung nanti iaitu sambungan teruslah ya, ayat 53. Ayat 53 tadi ayat 50, kemudian ayat 53 bermakna dalam cerita yang konteks yang sama ya. Tengok sini qalu yahudu. Jadi makna qalu ni kaum-kaum Nabi Hud dulu berkata. Jadi dijawab apa yang Nabi Hud tu cakap, mereka jawab. Itulah dalam ayat yang selepasnya ya. Kalimah yang kita akan kongsikan ialah alihatina ni ya, alihatina. Insya-Allah itu kita akan tengok besok ya. Besok ialah pagi Selasa insya-Allah ya. Untuk hari ini kita sudahi di sini saja. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Doktor. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi besok ya.